Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir bersama kita, pimpinan, aktivis parti, penyokong dan kawan-kawan wartawan yang sudi memberi liputan. Okey. Hari ini saya Cik Gubat, Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Malaysia Pusat, hadir untuk membuat satu laporan polis. Kenapa kita memilih Kemaman? Bukan kerana persoalan PRK di Kemaman, tetapi kerana malam tadi kita dapat melengkapkan maklumat yang saya kumpul hampir beberapa bulan yang lalu. Dan okey, pertama sekali saya buat dua laporan polis. Berkenaan dengan isu yang pertama. Saya buat laporan polis berkenaan dengan penglibatan ataupun IMF. IMF ini secara ringkasnya saya sebut apa? IMF ni sebuah agensi merupakan brainchild kepada Zionis dunia ini, Zionis Yahudi, yang kita sangat tahu kerja dan usaha mereka bukanlah rahsia mensabotaj ekonomi negara-negara membangun, khususnya negara-negara orang Islam. 1997-98 ketika krisis ekonomi, kita diserang oleh George Soros. Ketika itu Menteri Kewangan kita Anwar Ibrahim memang nak serahkan negara ini kepada IMF untuk diuruskan ekonominya. Mujur ketika itu Dr. Mahathir dan juga UMNO berjaya meyakinkan rakyat dan mempertahankan negara, dan kebetulan Anwar dipecat kerana salah laku moral, seksual dan korupsi yang akhirnya dia berakhir dalam penjara pada ketika itu. Jadi hari ini Menteri Kewangan yang sama, malah Perdana Menteri, orang yang menjadi Menteri Kewangan yang nak bawa IMF dalam Malaysia, akhirnya saudara, IMF telah beroperasi di Malaysia. IMF dilantik, kita mendapat maklumat, ni polis kena siasat semua benda, tapi kan saya tunjuk kebenaran dia, polis kena siasat lah, kita bukan polis kan. IMF, agensi Zionis Sanatullah ini yang berselindung di sebalik badan UN kononnya, dia telah beroperasi di Malaysia dengan sebagai konsultan kepada merangka strategi hasil jangka sederhana, di mana sistem pencukaian negara yang baru, konsultan dia ialah IMF. Dan IMF Yahudi laknatullah ni datang ke Malaysia, di mana timbalan menteri yang datang daripada UMNO, Ahmad Mazlan, telah kumpulkan semua agensi kerajaan di bawah IMF, LSDN-nya, bank negaranya, semua di bawah MOF, Kementerian Kewangan, untuk IMF memberi taklimat. Memberi taklimat. Dan ini menyerlahkan seolah-olah IMF akan kawal kewangan negara, akses maklumat dan data ekonomi negara, dan juga sistem dalam sistem pencukaian dan sebagainya. Makna sistem ekonomi kita, kamu berapa gaji, Yahudi ni dah tahu dah. Dan saya tak lebong benda ni, saya bukannya pelawak, sebab saudara, hari ini kita bagi sekali, nanti saya bagi teman-teman wartawan, kita bagi sekali semua gambar sesi pembangunan kapasiti dan merangka strategi hasil sederhana yang menampilkan IMF, wakil-wakil IMF memberi taklimat kepada pegawai-pegawai kerajaan. Dan dia tak boleh nak cakap, nak nafi suka-suka. Adakah IMF hari ini setelah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, IMF yang berbeza? IMF yang sama yang telah sabotaj ekonomi umat Islam yang lain. Okay, itu satu. Laporan polis saya yang kedua ialah kita mendapat maklumat. Kita mendapat maklumat, dan maklumat kita serahkan sekali dengan polis, iaitu dalam Malaysia ni semenjak 1960-an ada dilancar, semenjak Perang Dingin, dilancarkan
sebuah agensi risikan. Kalau Rusia ada KGB, kalau Israel ada Mossad, di Malaysia kita ada MEIO, agensi risikan kita. Ini intelijen lah, James Bond kita, kan. Jadi selama ini benda ini jadi rahsia. Memang tak tahu, ini agensi rahsia. Kerana dilantik dalam PTD, pegawai kerajaan berpengalaman dalam soal risikan, dalam soal keselamatan, rundingan antarabangsa dan sebagainya. Malangnya kita mendapat maklumat, polis kena siasat, betul atau tidak betul, Farhas Salvador yang merupakan, kalau ayat ceramah saya sebut jambu air, ni macam bekas usaha politik Anwar Ibrahim, orang Anwar Ibrahim dapat lantikan dan berfungsi sebagai bos dalam MEIO. Kamu gila, ini agensi risikan negara, kamu bawa masuk orang luar politik yang akhirnya merisikokan satu negara akan risiko dalam agensi risikan ini. Itu pertama. Kedua, yang lebih malang lagi apa dia? Saya menerima maklumat yang selepas ini kita boleh kongsi, yang saya bagi kepada teman-teman wartawan, apa dia? Ni, Rel Perhubungan. Dia agensi risikan kepada agensi risikan ni, perhubungan dia dipanggil Rel Perhubungan. Rel Perhubungan daripada CIA kepada MEIO. Dan Rel Perhubungan ini akhirnya menemukan saya dengan pendedahan sebuah operasi dipanggil Ops HD. Ops HD ni apa dia? Rupanya dana, duit datang daripada CIA, kepakaran perisik datang daripada CIA, masuk dalam MEIO, beroperasi memantau Laut Cina Selatan. Risiko dia apa? Seluruh aset negara besar, aset ketenteraan, aset perang dah berada di Laut Cina Selatan. Dan kita mengambil sikap selama ini kita berpendirian bebas. Kita negara-negara berkecuali 6. Kita tak pernahlah perang dingin Rusia ke blok mana, blok komunis, blok kiri, blok kanan. Kita tak ambil sikap. Itu kekuatan negara kita, kerana itu kita stabil selama ini. Tapi di bawah rejim Anwar Ibrahim ini, tiba-tiba bila kamu bawa masuk CIA dalam negara, pertama, kedaulatan. CIA ni yang menghancurkan Afghanistan, CIA ni menghancurkan Iraq, CIA ni menghancurkan Libya, CIA ni menghancurkan negara-negara Islam seluruh dunia. Dan hari ini CIA ni adakah benar telah beroperasi di Malaysia? Dan kerana itu, ini risiko negara. Kedua, negara ni boleh jadi medan perang. Itu sebab hari ini ada ugutan bom apa semua. Sebab orang nak serang Amerika jauh. Pelampau, teroris, radikal akan melihat Malaysia sebagai peluang dia menghantar mesej kepada Amerika. Sebab apa? Sebab CIA is here, was here. Kerana itu, hari ini negara kita dalam keadaan sangat berisiko. Dan saya hadir dan saya buat laporan polis sempena pilihan raya Kemaman ini pula saya nak tanya. Calon Kemaman ini kononnya Jeneral Pencen, Panglima Angkatan Tentera. Kamu tahu atau tak tahu benda ni berlaku kat Malaysia? Kan, kamu khabar tak khabar ni? Persoalan dia ialah kadang calon ni parlimen dengan DUN pun dia keliru, kan? Calon Barisan Nasional ni. Tapi ini benda bidang kamu. Saya cabar calon Barisan Nasional sendiri, bukan Sabri Cik, bukan Mak Said. Mak Said ni kempen pilihan raya cerita mandi koloh je, kan? Saya nak cabar calon Barisan Nasional ni bagi pendirian terhadap pencabulan kedaulatan negara ini. Jadi hari ini 2 laporan polis saya serahkan, the set of document yang kita ada, dan beberapa maklumat lagi yang saya tak boleh lagi dedahkan di media, kan? Kesemua ini kita serahkan kepada polis, dan laporan polis saya disandarkan ke Polis Kuala Lumpur. Dekat sini saya akan rakam percakapan, dan kemudian di Kuala Lumpur kita akan buat penyerahan the whole pack of document. Dan saya percaya saya masih ada lagi kepercayaan kepada organisasi PDRM. Tolonglah selamatkan negara dengan menghentikan benda ini. CIA beroperasi ini, Anwar bagi tahu Menteri Kabinet tak? Ada kelulusan Kabinet tak? Raja Melayu tahu atau tidak benda ini? Dan kita akan menyusun beberapa tindakan dan dalam masa terdekat, termasuk menghadap Raja-Raja Melayu untuk mempersembahkan perkara ini dan selamatkan Malaysia.
satu undi untuk Barisan Nasional di sini, bukan saja satu undi untuk DAP-PH, tapi satu undi untuk kedaulatan negara ini dilacurkan. Okey. Ustaz ada apa? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tambah? Okey. Jadi ada apa soalan? Ya. Dalam Anwar akan turun ke sekolah-sekolah esok. Adakah ini salah guna kuasa oleh Kerajaan Madani? Salah guna kuasa yang kecil, sebab banyak lagi besar salah guna kuasa dia buat. Dan itu jelas salah guna kuasa, kan? Sekolah telah digunakan sebagai politik dan cikgu sekolah sekarang ini menjadi mangsa kerana akan ada sebuah jawatan kuasa pemantauan yang diluluskan usulnya dalam Kongres Keadilan untuk menyeksa terus guru daripada berfikiran bebas. Sepanjang tempoh kempen ni, macam mana kempen PNPH yang dikatakan telah merasuah, mengundi dan salah guna kuasa? PNPH, okey, baik. Pertama saya bagi tahu secara ringkas, pilihan raya ni sepatutnya tak payah ada pun. Dia tahu dia akan kalah. Pilihan raya ni dia kalah 27,000. Tapi dia bawa ni kenapa? Dia sebut rasuah. Saya sebut kepada semua yang merakam dan tolong sebarkan. Rasuah dia ialah 1 tahun sebelum pilihan raya. Kerajaan negeri telah luluskan pelbagai peruntukan bantuan rakyat. I belia dan I siswa sepanjang tahun kita bagi. Dah masa pilihan raya, budak nak masuk universiti, bagilah I siswa. Kan? Takkanlah kerana pilihan raya terhenti. Dan pilihan raya di peringkat kerajaan pusat untuk urusan kerajaan negeri. Tapi Mak Said ni punya pelawak dia telah bawa ke mahkamah nak gugur, nak batalkan juga. Tapi bila dah batal pilihan raya, dia lari. Oh, saya tak nak bertanding, ni tak nak bertanding, tu tak nak bertanding, saya beli cik lagi. Jadi akhirnya dia carilah orang tua pencen ni, kan, jadi mangsa. Saya kesian, bekas ini penghinaan kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Kamu jadikan dia kambing hitam, semua lari. Tapi dalam isu bab rasuah ni, dia dah tak bertanding. Saya bagi tahu, semua jentera Barisan Nasional dan jentera PH mengeluh. Bajet tak ada, ni tak ada, tu tak ada. Saudara, di Pelangai mereka bersungguh nak bertanding. Mereka hantar beras rumah ke rumah. Buat program bagi beras, orang tak datang, dia hantar rumah ke rumah. Tapi orang Kemaman dapat tak rasuah beras tu? Tak dapat. Sebab apa? Sebab bajet pilihan raya, puak-puak atas ni sedut sebab dia dah tahu dia kalah. Dia nak buat pilihan raya semata-mata kerana dia boleh bajet, boleh sedut, boleh rompok. Dia sama dia pun nak merompok. Dan saya kesian kepada jentera UMNO Barisan Nasional, jentera Pakatan Harapan, PKR. Saya jumpa kawan-kawan bekas PKR, semua mengeluh. Tak cukup PT. Nak geruk, tak ada duit. Sebab apa? Kempen tak berjalan seperti Pelangai. Kan? Dalam keadaan itu, mereka bagi juga macam-macam. Tapi saya nak bagi tahu, Pelangai lebih banyak dapat rasuah. Pelangai lebih banyak. Dalam keadaan itu, Felda pun sokong kita. Tak apa. Tapi saya yakin, kali ini, insya-Allah, kepada mesej ini juga melalui media, saya bagi tahu kawan-kawan, jentera pengundi-pengundi, jangan rasa selesa dengan keadaan ini. Keluar ramai-ramai, 27,000, insya-Allah 2 hari bulan, 10 malam, kita akan dengar keputusan pilihan raya 37,000 kemenangan bagi pihak kita. Cuma balik rumusan saya, kalau tak ada soalan lain, ialah isu ni isu penting, bukan sekadar isu pilihan raya. Ini pengkhianatan negara, pengkhianatan kedaulatan. Saya mohon, saya rayu, kalau ada teman-teman wartawan siapa yang merakam, tolong sebarkan. Ini bukan cerita parti politik, ini cerita the one and only our mother soul land Malaysia, kan? Yang mana CIA dibenarkan beroperasi di sini. Betul atau tak betul, maklumat saya kamu kena jawab. Raja-raja Melayu tahu atau tidak, menteri-menteri kabinet tahu atau tidak. Dan akhirnya calon ni Panglima Angkatan Tentera, saya minta sahabat-sahabat wartawan, please post my question. Tolong hantar soalan saya kepada mereka dan tanya Panglima Angkatan Tentera, kamu tahu atau tidak perkara ini berlaku. Jadi Assalamualaikum. Ada soalan lain? Cukup baik. Komen sikit lah. Ya. Apa nama tu? Allah Bukit Gantang. Gantang yang Ya. Macam kebal lah Anwar Ibrahim ni. Komen sikit tu. Ini rasuah, salah guna kuasa. Ini yang diorang, saya faham diorang nak buat laporan polis terhadap saya kerana saya panggil Anwar Dajjal. Soal dia ialah, dulu zaman Najib cash is king, sekarang ni peruntukan is king. Saya teringat membaca kitab Al-Fitan, Ustaz, membaca kitab Al-Fitan, kitab akhir zaman. Apa dia tulis?
ialah Dajjal ni datang setelah semua orang susah, dia sekat bekalan, sekat semua. Peruntukan semua tak bagi. Akhirnya dia datang, dia buat tawaran segunung emas, roti air. Siapa nak roti, siapa nak air, sokong dan beriman kepada Dajjal. Siapa nak peruntukan, akhirnya nyatakan sokongan pada Anwar, boleh peruntukan. Jadi saya sebut, saya ulang dan saya tidak takut Anwar merupakan Dajjal dalam konteks politik Malaysia. Okey. Okey, terima kasih Hujan. Okey, baik. Boleh. Sekejap. Kang Azam uruskan ni Boleh. Okey. Kemah. Okey. Tak. Okey, baik. Mic.